السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu di antara maghrib dan isyak dengan menggunakan kitab penawar bagi hati, yang mana pengajian kita pada malam ini sambung pada tajuk qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bab yang kelima pada menyatakan syukur. Ya, muka surat 80. Kita Jawi muka surat 80. Boleh hari jumpa surat 80. Bab yang kelima pada menyatakan syukur. Ada. Ketahui olehmu, hendaklah kita tahu, hendaklah kita pelajari, hendaklah kita mengambil berat bahawasanya syukur itu memalingkan oleh hamba akan segala barang yang memberi nikmat Allah Ta'ala dengan dia atasnya daripada pendengar dan penglihat dan kaki dan tangan dan lainnya kepada barang yang dijadikan kerananya, seperti memalingkan ia akan pendengar kepada mendengar Quran dan hadis dan ilmu yang memberi manfaat, dan seperti memalingkan ia akan kakinya kepada berjalan ke masjid dan kepada mengerjakan haji, dan seperti memalingkan ia akan tangannya kepada memerangi kafir kerana meninggalkan agama Islam. Dan bahawasanya syukur, naklah kita tahu apakah yang dimaksudkan syukur. Syukur itu memalingkan oleh hamba akan segala barang yang memberi nikmat Allah Ta'ala dengan dia atasnya, yakni memalingkan apa yang Allah Ta'ala beri kepada hamba. Memalingkan itu apa? Memalingkan kepada apa yang dikehendaki dengan nikmat itu. Contoh di antara nikmatnya pendengar dan penglihat dan kaki dan tangan dan lainnya kepada barang yang dijadikan dia kerana. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nikmat pendengar, nikmat boleh mendengar,
Dan Allah Ta'ala menjadikan nikmat penglihat, yakni nikmat kita ada sifat untuk melihat. Dan juga Allah Ta'ala jadikan kaki dan tangan dan lainnya, di mana adalah kesemua itu dipalingkan kepada apakah tujuan Allah Ta'ala jadikan. Seperti apa? Seperti memalingkan ia akan pendengar kepada mendengar Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan sifat mendengar itu tujuannya untuk mendengar sesuatu yang baik. Dan di antara kebaikan yang tidak ada kebaikannya, melainkan nak dibandingkan dengan mendengar bacaan Al-Quran. Maknanya Allah Ta'ala jadikan sifat mendengar bagi kita ni, yang ini adalah dipalingkan sifat mendengar yang telah beri itu kepada mendengar Al-Quran. Tidak ada yang lebih mulia berbanding mendengar bacaan Al-Quran. Dan hadis begitu juga, yang keduanya mendengar bacaan hadis, mengambil manfaat daripada bacaan hadis, mengambil ilmu daripada hadis untuk kita amalkan. Dan juga ilmu yang memberi manfaat. Ini adalah merupakan di antara tujuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan nikmat boleh mendengar. Dan kerana itulah naklah kita tahu yang bagaimana nikmat telinga itu. Telinga itu alat untuk mendengar. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan sifat kepada telinga itu boleh mendengar. Telinga itu alat. Sebab ada orang yang ada telinga tapi tak boleh mendengar, sebab sifat mendengar tak ada bagi dia. Dan bagaimana kita nak mensyukuri nikmat dapat mendengar itu, iaitu dengan kita palingkan nikmat itu kepada apa yang Allah Ta'ala suruh, kepada apa yang Allah Ta'ala suka. Seperti apa? Mendengar bacaan Al-Quran, seperti mendengar bacaan hadis, seperti mendengar bacaan ataupun ceramah, mengajar ilmu-ilmu agama, yang mana ianya adalah memberi manfaat. Dengan sebab apa? Dengan sebab adanya alat untuk kita mendengar dan sifat kita boleh mendengar. Dan seperti memalingkan ia akan kakinya kepada berjalan ke masjid dan kepada mengerjakan haji. Seperti nikmat kaki digunakan, nikmat ada kaki itu, nikmat kaki satu alat. Dan juga nikmat boleh berjalan. Ada orang yang Allah Ta'ala beri kaki tapi tak boleh berjalan, dia ada alat saja, tapi sifat boleh berjalan tak ada bagi dia. Jadi kita yang ada kaki yang boleh berjalan, alat boleh berjalan, dan juga Allah Ta'ala beri sifat kita boleh berjalan itu, di mana hendaklah digunakan jalan itu, perbuatan boleh berjalan itu kepada masjid dan juga mengerjakan haji dan sebagainya. Dan ini Allah Ta'ala jadikan kaki ini di antara tujuan kerja kaki ini dapat pergi ke masjid, solat berjamaah. Dan kadang di masjid itu ada kuliah agama, dan kadang di masjid ada pula bacaan Al-Quran yang kita boleh sama-sama mendengar bacaannya, dan juga kita boleh mendengar tafsir Al-Quran, di mana tujuan kaki itu adalah untuk berjalan. Dan berjalan ke mana? Ke jalan kepada apa yang Allah Ta'ala hendak kita berjalan kepadanya. Seperti disebutkan contoh ini, ke masjid. Dan di antara yang lainnya mengerjakan haji. Dengan adanya kekuatan Allah Ta'ala beri kepada kita boleh berjalan, di mana kaki itu adalah tujuan untuk mengerjakan haji bagi siapa yang disuruh, bagi siapa yang boleh pergi haji. Sebab apa? Mengerjakan haji ini adalah merupakan satu ibadah yang menggabungkan di antara badannya juga mal, yakni tubuh badan kita dan juga harta. Nak tunaikan haji itu badan nak sihat, dan nak tunaikan haji mesti ada harta. Di mana dua perkara inilah digabungkan, yakni dengan tubuh badan dan juga mal, harta. Dan apabila orang ada harta, ada juga tak boleh tunaikan haji sebab badannya tidak sihat, kakinya tidak boleh berjalan. Dan itulah apabila diberi nikmat boleh berjalan, di antara perkara yang patut kita perhatikan, digunakan kaki untuk mengerjakan haji. Dan seperti memalingkan ia akan tangannya kepada memerangi kafir kerana meninggalkan agama Islam, begitu juga nikmat ada tangan dan diberi kekuatan kepada tangan oleh Allah, guna tangan itu untuk memerangi orang kafir kerana meninggalkan agama Islam.
Sebab semua hamba Allah itu mesti Islam asalnya. Dan orang kafir itu kenapa dia ingkar untuk Islam, sedangkan hamba Allah adalah wajib bagi mereka untuk terima Islam. Allah Ta'ala jadikan Islam dan hantarkan hukum syariat melalui Islam agar kita hidup dengan cara Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan Islam, di mana dia adalah musuh Allah. Dan kerana itulah, apabila musuh Allah ini menentang agama Allah, orang Islam yang ada kekuatan dalam memerangi mereka, ini adalah merupakan di antara tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan tangan dan lebih kekuatan kepada tangan. Dan bahawasanya syukur itu setinggi-tinggi pangkat, lebih tinggi ia daripada sabar dan zahid dan khauf dan lainnya, kerana syukur itu dimaksudkan akan dia pada dirinya. Dan di antara sifat-sifat kepujian yang lain, sifat mahmudah. Sifat mahmudah itu ada banyak. Di antaranya sabar, di antaranya zahid, di antaranya khauf, yakni takut kepada Allah, dan di antaranya raja, yakni harap kepada Allah, dan lain-lain banyak sifat mahmudah. Walaupun begitu, nak dibandingkan dengan syukur, syukur itu lebih tinggi kedudukannya. Sebab apa? Syukur itu ada diri dia sendiri. Bersalahan sabar dimaksudkan daripadanya akan mengerasi hawa nafsu, dan bersalahan khauf. Apa bezanya di antara sabar? Sabar itu adalah kekuatan untuk memerangi nafsu. Itu kekuatan kepada sabar. Dan bersalahan khauf, yakni takut, maka iaitu dimaksudkan daripadanya akan menghalau akan yang takut itu kepada segala pangkat yang dimaksudkan. Dan berbeza pula takut. Takut itu yang menghalau sifat-sifat ini kepada ini cinta kepada Allah, takut. Jadi apa takut? Takut ini nak menghalaukan segala sifat-sifat mahmudah, nak menghalau segala sifat-sifat mazmumah. Takut itu nak menghalau sifat-sifat mazmumah agar jiwa ini dekat kepada Allah. Itu takut. Itu fungsi kepada takut. Takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah itu dapat menghalau segala sifat-sifat mazmumah, sifat yang tercela. Dan takut itu juga membawa diri seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah. Itu fungsi takut. Dan bersalahan zahid, maka iaitu dimaksud daripadanya akan lari daripada dunia yang melalaikan kepada Allah. Dan juga zahid, apa dia punya tujuan zahid? Sifat zahid itu yakni menghalau dunia yang boleh jauh diri daripada Allah, ataupun menghalau dunia yang boleh melalaikan seseorang itu daripada Allah. Itu sifat zahid. Yang maksud, maka kerana syukur itu dimaksud pada dirinya, tiada putus ia di dalam syurga, dan tiada ada dalam syurga itu khauf dan zahid dan sabar. Maknanya apa bezanya dengan syukur? Syukur ni dia ada diri dia. Maksudnya syukur itu dia akan berkekalan dengan seseorang tu sehingga ke syurga. Itu maksud dia. Berbeza dengan khauf. Khauf ni, khauf, zahid dan juga sabar itu di dunia sahaja. Hanya di dunia. Di mana perasaan atau sifat zahid itu nak menghalau daripada diri ini cinta kepada sesuatu yang boleh jauh daripada Allah. Itu zahid. Dan sabar itu juga bagaimana sabar untuk beribadah kepada Allah, dan juga sabar untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Itu sabar, fungsi sabar. Begitu juga dengan khauf, yakni takut. Takut itu agar membuang segala sifat-sifat mazmumah dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu khauf. Dan kesemua sifat-sifat itu yang berfungsi di dunia sahaja masa kita hidup. Berbeza dengan syukur. Syukur ini dia berkekalan sehingga di dalam syurga. Sebab orang yang masuk dalam syurga sentiasa melaungkan ataupun sentiasa menyebut Alhamdulillah. Sebab nikmat syurga itu menyebabkan hamba Allah yang duduk dalam syurga akan sentiasa bersyukur kepada Allah. Maknanya syukur itu di dunia, dan juga syukur akan dibawa kepada di dalam syurga. Ahli syurga akan sentiasa syukur. Berbeza dengan sabar. Dalam sabar ini, dalam syurga tak ada istilah sabar. Sebab dalam syurga tidak ada kekangan, tidak ada halangan sehingga kita terpaksa sabar untuk meninggalkan maksiat. Tak ada. Dalam syurga ni semua boleh. Tak ada istilah maksiat.
Dan juga begitu juga khauf, takut. Takut ni tidak ada dalam syurga lagi. Sebab apa, semua apa yang dalam syurga Allah Ta'ala beri kepada ahli syurga. Tidak ada halangan apa-apa. Yang ada dalam syurga ini adalah syukur. Dalam masa kita hidup, kita syukur di atas nikmat Allah, kita gunakan nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah, dan syukur itu dibawa ke dalam syurga. Mana ada diri. Syurga tu ada diri dia yang kekal bersama dengan hamba itu ke dalam syurga. Itu maksudnya beza di antara sifat-sifat mahmudah ini. Ada yang kita amalkan masa kita hidup, tapi apabila kita mati masuk dalam syurga dah tak ada lagi dah. Berbeza dengan syukur. Jadi syukur ni, ahli syurga ni dia sentiasa bersyukur kepada Allah. Hari mula-mula masuk syurga syukur kepada Allah. Yang ini berterusan syukur kepada Allah. Jadi sifat itu akan berkekalan di dalam syurga bersama dengan hamba itu. Itu beza dia dengan sifat-sifat mahmudah yang lain. Dan kerana berkekalan syukur itu dalam syurga, firman Allah Ta'ala, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Yang bermaksud dan kesudahan doa bagi ahli syurga itu bahawasanya segala puji tertentu bagi Allah yang menjadikan sekalian alam. Dan kerana ada syukur itu setinggi-tinggi pangkat, tiada ada banyak mereka yang sampai kepadanya. Ini adalah merupakan sebutan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang perihal ahli syurga. Ayat ini, ayat Surah Yunus. Surah Yunus ayat 10. Bagaimana ahli syurga ni digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ahli syurga. Yang ini bermaksud dan kesudahan doa bagi ahli syurga itu bahawasanya segala puji tertentu bagi Allah yang menjadikan sekalian alam ni. Ahli syurga akan berkata macam tu. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menjadikan sekalian alam ini adalah ucapan ahli syurga yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yunus ayat 10. Maknanya apa yang disebutkan oleh pengarang, jadi syukur itu dia ada sifat, dia ada dia punya diri dia. Masa hidup orang yang beriman syukur kepada Allah, dan syukur itu terbawa ke dalam syurga. Ini adalah merupakan sifat orang beriman. Dan juga ianya syukur itu adalah setinggi-tinggi pangkat. Kalau sabar disebutkan tadi di dalam dunia kita sabar. Apa maksud sabar? Sabar untuk beribadah kepada Allah. Nak beribadah itu perlu kepada kekuatan, dan sabar itu adalah kekuatannya. Dan juga nak tinggalkan maksiat kepada Allah itu perlu sabar. Sebab maksiat itu dia disukai oleh nafsu. Sabar itu adalah senjatanya. Begitu juga dengan khauf. Khauf itu adalah takut untuk meninggalkan, takut untuk melakukan maksiat kepada Allah. Itu adalah fungsi khauf. Walaupun sebegitu, sifat-sifat itu ditinggalkan apabila seorang itu mati. Tak ada lagi dah. Masuk dalam syurga, tidak ada istilah dia sabar, tidak ada istilah dia takut. Sebab dalam syurga ni Allah Ta'ala beri kesemua kepada hamba-Nya. Tidak ada halangan apa-apa. Nak buat apa dalam syurga pun tak ada halangan apa-apa. Yang ada di lidah hamba-Nya adalah syukur kepada Allah. Itu kelebihan sabar. Kelebihan syukur. Dan kerana ada syukur itu setinggi-tinggi pangkat, tiada ada banyak mereka yang sampai kepadanya. Walaupun sebegitu, syukur itu adalah merupakan setinggi-tinggi pangkat dan kedudukan, dan tak ramai orang yang sampai kepada martabat yang syukur yang sebenar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Artinya, dan sedikit daripada sekalian hamba-Ku yang banyak bersyukur. Jelas dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut wa qalilun, dan sikit, min ibadiyah syakur, sedikit daripada hamba Aku bersyukur. Mana orang bersyukur tu sikit sangat. Dia pangkat dia tinggi, kedudukan yang tinggi. Dan orang yang bersyukur daripada kalangan hamba Allah tu memang sikit. Itu dia punya ujian syukur tu. Dan adalah syukur itu sebab bagi menambah Allah Ta'ala akan nikmat bagi mereka yang syukur. Syukur ni apa maksud syukur? Wa qalilun min ibadiyasy syakur ini.
syukur untuk menggunakan nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah. Tu yang tu sikit. Apabila Allah Ta'ala beri nikmat kepada seseorang, dia gunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah, yang tu memang sikit. Ada orang yang boleh menyebut Alhamdulillah, dia dapat nikmat, dia sebut Alhamdulillah, itu agak ramai. Tapi dengan nikmat itu untuk digunakan untuk beribadah, untuk taat kepada Allah, dengan nikmat itu sikit. Ini dimaksudkan wa qalilun min ibadiyash syakur. Ada nikmat harta, nak gunakan nikmat harta itu kepada jalan Allah, itu sikit. Ada kereta besar, nak sampaikan kereta besar itu ke rumah Allah untuk solat berjamaah, itu sikit. Itu sikit. Ada nikmat kekayaan, nak gunakan nikmat kekayaan itu untuk bersedekah, itu sikit. Nak gunakan nikmat kekayaan untuk bayar zakat, ataupun sikit. Itu maknanya sikit. Wa qalilun min ibadiyash syakur, sikit daripada kalangan hamba aku syukur. Masuk di sini syukur, gunakan nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah, yang tu memang sikit. Dia ujian yang besar. Apabila diberi nikmat oleh Allah, di mana nak gunakan nikmat Allah itu untuk taat beribadah kepada Allah, itu memang berat. Masa seseorang itu tidak kaya, tidak senang, boleh juga sampai ke masjid, boleh sampai ke surau solat berjamaah. Tapi apabila sudah kaya, diuji dengan kaya. Dan apabila diuji dengan kaya, sudah tentulah dia akan duduk tempat yang agak eksklusif, tempat yang lebih orang kaya, seseorang kaya lah. Dan biasanya tempat-tempat itu jauh dengan masjid. Dan di waktu itulah dia akan menjauh daripada masjid. Masa dia tak senang, masa dia tidak berapa kaya, rumahnya dekat dengan surau, boleh jalan kaki. Tapi apabila dah diuji dengan kaya, sudah tentulah duduk tempat-tempat yang orang yang kaya-kaya. Dan orang kaya-kaya ini biasanya nafsi-nafsi, dan dia semakin jauh daripada Allah. Itu biasa macam tu. Dan seseorang yang diberi kekayaan dan dia boleh mendekatkan diri kepada Allah, itu yang terbaik. Dan yang macam tu memang sikit. Memang sikit. Allah Ta'ala sebut wa qalilun min ibadiyash syakur, sikit daripada kalangan hamba aku bersyukur. Yang ini bersyukur yang macam mana? Guna nikmat Allah untuk taat beribadah kepada Allah, yang sikit. Dan adalah syukur itu sebab bagi menambah Allah Ta'ala akan nikmatnya bagi mereka yang syukur. Dan juga apabila satu orang bersyukur, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tambah nikmat dia. Di mana sebagaimana firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum, yang bermaksud demi Allah, jika syukur kamu akan nikmatku, nescaya menambah aku akan kamu daripadanya. Dijanji Allah, yakni barang siapa yang syukur nikmat Allah, Allah Ta'ala akan tambah. Jadi syukur seperti yang kita sebutkan tadi, satu syukur dengan lafaz lidah Alhamdulillah, dan juga syukur yang keduanya guna nikmat Allah kepada beribadah kepada Allah. Maknanya syukur dengan lidah dan syukur dengan perbuatan. Orang yang begitu keadaannya, dia Allah Ta'ala akan tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum, demi Allah, jika syukur kamu akan nikmatku, nescaya menambah aku akan kamu daripadanya. Allah Ta'ala janji orang yang bersyukuri nikmat Allah, Allah Ta'ala akan tambah nikmatnya. Dan lagi syukur itu menegah dan menolak akan seksa, kerana firman Allah Ta'ala, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum, yang bermaksud tiada memperbuat Allah Ta'ala akan siksa kamu jika syukur kamu akan segala nikmatnya dan beriman kamu. Dan juga syukur itu juga menolak daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang syukur kepada nikmat Allah, syukur apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menolak ataupun menjauhkan siksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mana syukur itu menarik nikmat Allah, dan kufur nikmat Allah itu mendekatkan kepada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam hidup kita ni, semua nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada nikmat ijab dan juga ada nikmat imdad. Nikmat ijab tu nikmat yang kita dijadikan, dan juga nikmat imdad tu nikmat Allah Ta'ala jadikan berserta dengan segala bentuk keperluan untuk kita hidup. Maksud nikmat Allah, satu nikmat Allah Ta'ala jadikan kita nikmat ijab, daripada tidak ada Allah Ta'ala jadikan kita ada.
Dan nikmat itu juga, dan juga Allah Ta'ala jadikan kita, Allah Ta'ala jadikan imdad. Imdad ni nikmat yang mengiringi jadi kita. Dengan ada badan kita, jantung, hati kita, paru-paru dan semua yang ada pada kita ni boleh berinteraksi dengan alam ini. Dan alam ini Allah Ta'ala tundukkan kepada kita tu nikmat. Nikmat ijad, nikmat dijadikan. Nikmat imdad tu nikmat Allah Ta'ala iringi kejadian kita dengan keperluan hidup kita. Itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita syukuri segala nikmat itu, Allah Ta'ala akan tambah. Dan sebaliknya, sesiapa yang mengkufuri nikmat Allah itu, Allah Ta'ala sediakan kepada dia azab. Allah Ta'ala akan hadapkan orang itu azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada bagi syukur itu pahala yang sangat besar. Dan juga pahala yang sangat besar bagi orang syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya, syukur ini satunya mendapat habuan di dunia, dan syukur itu juga mendapat habuan di akhirat. Habuan di dunia itu bagaimana? Allah Ta'ala tambahkan nikmat dia. Habuan di akhirat itu pahala yang besar. Pahala kan keperluan akhirat. Kita kena banyak bersyukur. Dan kalau kita perhatikan seluruh badan kita ni, tak ada yang kita minta. Allah Ta'ala jadikan. Kita tak minta pun sikit. Kalau nak dibandingkan doa kita minta kepada Allah tu sikit sangat dengan apa yang Allah Ta'ala beri tanpa kita minta. Kita tak pernah minta kepada Allah agar Allah Ta'ala jadikan kita, tak pernah kita minta. Dan kita tak minta pula kita ni boleh berhubung dengan dunia, boleh berinteraksi dengan dunia, tak pernah minta. Allah Ta'ala jadikan terus. Jadi maknanya, saban masa, sepanjang masa, setiap saat wajib untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur. Kita bangun pagi-pagi bagaimana? Syukur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang tidur tu umpama kita matilah. Permulaan untuk mati kecil. Dan apabila kita dapat bangun tu adalah syukur sebab Allah Ta'ala masih beri nyawa kepada kita. Ada orang yang dia tak bangun dah, dia tidur terus tidur. Ada. Dan kita syukur, kita dapat makan, syukur, alhamdulillahillazi. Alhamdulillah, kita syukur alhamdulillah mana kita dapat makan. Dan macam-macam lagi syukur. Syukur dengan lidah, syukur dengan perbuatan zahir, dan dengan perbuatan kita syukur kepada Allah, bukan setakat lidah saja. Syukur. Kerana firman Allah Ta'ala, wa sayajzillahu syakirin, yang bermaksud dan selagi membalas Allah Ta'ala akan sekalian yang syukur akan nikmatnya, di mana Allah Ta'ala janji dia akan membalas pahala orang yang syukur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala murahnya nikmat milik Allah. Tubuh badan kita ni semua milik Allah, nyawa milik Allah, alam milik Allah. Allah Ta'ala minta kita syukur saja. Dan apabila kita syukur nikmat Allah, Allah tambah pula lagi nikmat Allah juga, harta Allah juga. Dan apabila kita syukur, Allah Ta'ala beri pula ganjaran pahala Allah Ta'ala juga. Dan apabila orang syukur dimasukkan dalam syurga milik Allah Ta'ala juga. Kesemua tu milik Allah. Allah Ta'ala beri daripada milik dia kepada kita untuk kita masuk syurga, untuk diganjarkan pahala. Semua milik Allah. Tak ada satu milik kita. Badan kita ni milik Allah, nyawa kita milik Allah, alam ni milik Allah. Apa milik kita? Tak ada apa milik kita. Allah Ta'ala jadi ini untuk kita. Dan Allah Ta'ala jamin orang syukur dia akan tambah lagi nikmat. Dan Allah Ta'ala jamin orang syukur dia akan beri pahala. Dan orang syukur akan letak dalam syurga. Maknanya apa? Tak ada apa-apa kita. Yang penting kita nak syukur aja. Jadi seperti kita sebutkan tadi, ulangnya, mana syukur tu bukan semata-mata dengan alhamdulillah, tapi perbuatan tu nak menunjukkan kita syukur. Yang ini kita ada masa, ada kesihatan, solat berjemaah tu tanda syukur, langkah ke masjid surau tu syukur, tanda syukur, duduk dalam majlis ilmu tu tanda syukur, membaca Al-Quran tu tanda syukur. Syukur apa? Syukur dapat membaca dan juga dapat melihat. Ada harta syukur dengan kita bersedekah dan juga kita berzakat, tanda kita syukur. Maknanya bukan semata-mata dengan
alhamdulillah, tapi dengan perbuatan menzahirkan akan mensyukuri nikmat Allah. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'imu syakiru bimanzilati as-sha'im at-ta'imu syakiru bimanzilati as-sha'im as-sabir. Yang bermaksud orang yang makan yang syukur adalah ia menepati dan menyerupai orang yang puasa yang sabar. Ini orang yang dia makan, dia syukur, dia dapat makan, dia syukur sebab dapat makan. Yang ini menepati, bertepatan dengan menyerupai orang yang puasa yang sabar pahalanya. Dia dapat makan, dia syukur nikmat Allah. Di mana pahalanya menepati dengan orang yang puasa dan dia sabar. Bermakna tak ramai orang yang dia makan dia syukur. Kerana itulah kalau kita perhatikan di sini, pahala bagi orang bersyukur tu memang besar. Sebab orang bersyukur tu memang sikit. Allah Ta'ala sebut, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit daripada hamba aku syukur. Maknanya di antara orang tak syukur ni masa dia makan dia tak syukur. Sebab biasa makan. Jadi kalau dah biasa makan tak teringat mana sumber makan. Siapa yang beri, siapa yang memberi nikmatnya. Di mana sikit orang yang benar-benar dia dapat makan dia bersyukur. Dapat makan walaupun hanya 2-3 suap syukur. Tapi tak ramai orang boleh bersyukur dengan nikmat makan tu. Sebab biasanya yang ada digambarkan atau tergambar kepada setengah orang syukur tu benda-benda yang besar-besar. Dapat beli kereta baru syukur, dapat beli rumah baru syukur, semua yang besar-besar. Yang biasa dibuat tu kadang-kadang tak teringat, tak tergambar untuk syukur. Makan, dapat minum teh, syukur sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada ramai orang tak dapat minum teh sebab tak ada teh. Dan juga ada orang yang tak boleh nak minum teh sebab apa? Dia ada kecil manis. Kalau minum teh tak boleh bergula. Jadi bagaimana? Hilanglah nikmat dia. Ada orang juga tak boleh nak minum teh. Kalau minum teh angin pula. Jadi macam mana? Kita dapat minum tu alhamdulillah, syukur kepada Allah. Syukur. Yang kita sama-sama boleh duduk macam ni, syukur kepada Allah. Berapa ramai orang tak boleh duduk macam ni. Sakit belakang, sakit pinggang, ada slip disc, tak boleh duduk. Tak boleh duduk. Maknanya syukur, nikmat boleh duduk, syukur. Tadi ada jumpa satu orang, dia kata dia dah seminggu duduk kat rumah. Dia kata sebab tak boleh nak bergerak, slip disc. Setahun sekali dia kena slip disc, sakit. Tengok kita alhamdulillah, dia nak duduk macam ni tak boleh, dia kena sama ada dia berdiri ataupun dia baring boleh. Kalau dia duduk macam kita ni sakit, dia mesti tak selesa. Syukur kepada Allah. Syukur. Tu guna nikmat boleh duduk tu bagaimana? Duduk untuk baca Quran, duduk untuk kita membaca hadis, duduk untuk kita mendengar majlis ilmu. Syukur. Menggunakan nikmat boleh duduk. Ramai orang yang ada orang yang tak boleh duduk. Ada orang yang sembahyang dia pun tak boleh duduk macam kita. Untuk kita duduk iftirash dan duduk tawarruk. Duduk dengan cara yang lain, nikmat, semua nikmat. Jadi wajib untuk kita syukuri. Dan kadang biasanya sesuatu yang biasa kita buat, jadi lupa untuk kita syukur. Lupa untuk syukur. Dan di antara kita gambarkan syukur, Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah merupakan di antara gambar kita mensyukuri nikmat Allah. Dapat kita memandu, Bismillahirrahmanirrahim. Dapat kita membuka pintu kereta, Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang yang Nabi kata dia memulakan sesuatu tanpa mengucap Bismillah, bahawa aqta la yabda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim, bahawa aqta, yakni perbuatan yang dia mulai tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim terpotong. Maknanya tidak dapat barakah. Maknanya kita mensyukuri. Di antara tanda mensyukuri nikmat kita ni boleh buat sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kena biasa zikirkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Nabi dah sebut, barang siapa yang memulai satu perkara tanpa mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', mana tak ada berkat. Nak buka pintu kereta, Bismillahirrahmanirrahim.
nak duduk atas kursi bismillahirrahmanirrahim. Dan juga perbuatan itu menzahirkan kesyukuran kepada Allah. Sebab dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Allah Ta'ala murah kepada semua. Ar-Rahman itu adalah untuk semua, orang kafir dan orang Islam. Allah Ta'ala bagi semua. Murah Allah tu, kita boleh buka pintu kereta, murah Allah. Kita boleh duduk di atas kereta, boleh memandu, murah Allah. Dan semua Bismillahirrahmanirrahim. Biasakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nak baring Bismillahirrahmanirrahim, nak bangun Bismillahirrahmanirrahim, nak pakai kain Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya barakah. Dan juga dia adalah susulan daripada tanda kita mensyukuri nikmat Allah. Dengan apa? Allah Subhanahu Wa Taala yang murah dan penyayang, dia beri semua kepada kita tanpa perlu kita bayar apa-apa pun. Bukan setakat itu saja, apabila kita syukur, Allah Ta'ala beri pula pahala dan berpahala masuk syurga pula. Semua tu, sedangkan kesemua tu milik Allah. Begitu. Artinya bersamaan keduanya pada pahala yang banyak. Dan maknanya apa maksud di sini? Orang yang dia dapat makan, dia bersyukur, menepati pahalanya orang yang puasa yang sabar. Atau puasa tu kena sabar, dan puasa tu besar pahala. Dan ada juga yang makan, dia dapat pahala yang besar, makan dia syukur. Makna menepati pahala orang yang sabar, orang yang puasa dia yang sabar. Sebab puasa tu perlu sabar. Itu maknanya begitu. Apabila kita dapat makan, kita syukur. Dan kita ulang sebut banyak kali dah. Kadang biasa benda yang kita biasa buat tu jarang kita ingat nak syukur. Dapat makan, kita biasa makan pagi, makan pukul 10, makan, minum lagi tengah hari, makan petang, makan lagi petang sebelum maghrib, makan lagi, balik nanti ada makan lagi. Kadang kawan-kawan hello minum teh, makan lagi. Kadang-kadang lupa nak syukur sebab dah biasa. Apa dia sesuatu yang biasa dia adatkan biasa kepada kita ni, kadang-kadang lupa nak syukur kepada Allah. Hanya syukur. Syukur itu adalah merupakan satu daripada amalan yang Allah Ta'ala akan ganjarkan pahalanya dan juga menambahkan nikmat itu juga. Syukur, hanya syukur. Syukur, alhamdulillah, kenangkan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau ada kita punya nikmat-nikmat yang kita boleh lakukan dengan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, jangan tangguh lagi. Dan adalah Rasulullah SAW menangis dalam sembahyang tahajudnya. Maka bersembah Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan apa sebab engkau menangis? Dan sesungguhnya telah mengampuni Allah Ta'ala bagi engkau akan barang yang terdahulu daripada dosa engkau dan barang yang terdahulu kemudian. Maka sabda Nabi SAW, maka adakah tiada aku hamba yang banyak syukur? Menceritakan oleh Ibn Hibban di dalam sahih. Cerita ni bagaimana ni hadis. Hadis ni diriwayatkan oleh Ibn Hibban di dalam sahih Ibn Hibban. Yang mana cerita ni dialog di antara Aisyah dengan Rasulullah SAW. Aisyah melihat Nabi SAW menangis dalam solat tahajud, menangis. Dan apabila begitu Aisyah tanya, ya Rasulullah, kan Allah Ta'ala kan ampunkan dosa tuan yang lepas dan juga akan datang. Yang lepas dan akan datang Allah Ta'ala ampunkan dosa Nabi SAW. Dan Nabi jawab, apakah aku ni tidak boleh jadi hamba yang syukur? Tengok bagaimana cara berfikir Rasulullah SAW. Sebab apabila Allah Ta'ala ni dah nyatakan Allah Ta'ala ampunkan dosa Nabi yang lepas akan datang, mana lagi nikmat itu nak dapat, tuan-tuan? Nikmat keampunan. Nabi kata, apakah aku ni tak boleh jadi hamba yang syukur? Itu nikmat yang paling besar, nikmat keampunan daripada Allah. Allah Ta'ala kalau ampunkan dosa kita, tuan-tuan, cukuplah. Cukuplah, pernah lagi cukup. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, cukup. Kenapa kita sembahyang? Kita nak keampunan daripada Allah. Kenapa kita puasa? Kita nak keampunan daripada Allah. Kenapa kita solat berjamaah? Kita nak keampunan daripada Allah. Kenapa kita berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil dan sebagainya, baca Al-Quran? Kerana apa? Kita nak keampunan daripada Allah.
Kan Allah tersebut al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Ini kebajikan tu dia menghapuskan kejahatan. Maknanya setiap kebajikan itu ada keampunan daripada Allah. Tengok. Jadi kita berfikir begitu. Beginilah yang difahami oleh Rasulullah. Dia beribadah yang ni sampai menangis pula dalam solat tahajud sebab mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah ni nikmat apa? Nikmat ampunkan dosa Nabi dan lepas akan datang. Sehingga Nabi SAW itu adalah insan yang maksum. Kita ni bagaimana? Kita banyak syukur. Dan kita kena terapkan dalam diri kita tu setiap masa nak buat kebajikan. Sebab apa? Kebajikan tu dijanji oleh Allah, al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Yang ni kebajikan menghapuskan, membawa pergi kejahatan. Maknanya menghapuskan kejahatan. Ampun dosa kita lah. Banyaklah semua kebajikan. Setiap perkara yang disuruh oleh Allah, sama ada yang wajib atau sunat, itu kebajikan. Solat fardu 5 waktu tu adalah suruhan Allah yang wajib, kebajikan. Solat berjamaah suruhan Allah, kebajikan. Langkah nak solat berjamaah, satu langkah diberi pahala, satu langkah yang sama tidak ampunkan dosa. Baca Al-Quran pun kebajikan. Apa saja yang menyampaikan kepada kebajikan, dia adalah kebajikan. Jadi bagaimana kita berfikir agar Allah Ta'ala, yang kita berfikir setiap masa kita nak buat kebajikan. Sebab dalam kebajikan tu ada keampunan Allah. Dalam kebajikan tu ada pahala daripada Allah. Dan di antara kebajikan syukur. Syukur tu adalah merupakan sifat bagi hati. Dia bukan bentuk perbuatan tangan kita, sifat dalam diri kita. Syukur. Jadi syukur tu dizahirkan dengan perkataan dan perbuatan kita. Maknanya kita menikmati syukur itu dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Ada kereta besar, bawalah sekali-sekali isteri anak kita sembahyang jauh-jauh sikit. Nak dapat nikmat sembahyang di masjid yang jauh-jauh sikit, alhamdulillah, tak ada salah pun. Ada ceramah mana-mana ke masjid negeri ke, kita besar baru beli, pergilah masjid negeri. Nikmat kan, nikmat syukur, nikmat Allah, tak ada masalah pun. Biasanya kita lupa nak gunakan nikmat itu kepada jalan Allah. Memang kita bawa anak isteri kita yang nak pergi makan, nak pergi jalan-jalan, makan tak salah, nak pergi jalan-jalan tak salah. Tapi adakah kita nak gunakan, apakah kita gunakan nikmat itu nak pergi kepada yang betul-betul nampak jelas kebajikannya? Makan tu kalau kita, kadang-kadang pergi makan tapi tak syukur pula. Kadang-kadang pergi jalan makan angin, bawa kereta baru yang besar, tak syukur juga. Jadi bagaimana? Anak semua tu dalam diri kita ni terapkan rasa syukur kepada Allah. Allah Ta'ala akan tambah nikmat dia dan diberi pahala masuk syurga. Mana dalam awal perbincangan kita ni, syukur tu ada diri syukur, dalam dunia pun syukur, di dalam syurga pun syukur. Sifat mazmumah, sifat mahmudah itu ada yang masa kita mati tak ada lagi lah. Macam sabar, takut kepada Allah, harap kepada Allah tu masa kita hidup. Dan masa kita dekat nak mati tu nak ada. Tapi masuk dalam syurga yang tu dah tak ada. Yang ada dalam diri kita tu, yang ni syukur kepada Allah. Itu nak ada. Disebut dalam ayat kita baca tadi, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Inilah perkataan ahli syurga. Akhir daripada perkataan dia, anil hamdulillahi rabbil alamin. Syukur kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Sikit lagi. Dan ketahui olehmu bahawasanya syukur itu berhimpun ia pada 3 perkara. Pertama, ilmu. Kedua, kelakuan. Ketiga, pekerjaan. Adapun ilmu, maka bahawa mengetahui engkau akan bahawasanya segala nikmat itu daripada Allah, dan tiada daya daripada yang lain daripadanya. Dan jika melihat engkau akan nikmat itu datang daripada makhluk, maka iaitu sebab juga menzahirkan oleh Allah Ta'ala akan dia daripada yang hakikatnya tiada ada nikmat itu melainkan daripada Allah Ta'ala. Demikianlah engkau hadirkan di dalam hati engkau pada tiap-tiap manfaat, tiap-tiap mendapat engkau daripada nikmat Allah. Firman Allah Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Artinya, dan barang yang ada pada kamu daripada segala nikmat, maka iaitu datang daripada Allah Ta'ala. Artinya semua nikmat itu pemberian daripada Allah Ta'ala bagimu.
mana dalam pelajaran yang akan datang ni panjang lagi, cuma sebagai pembukaannya aku masuk di sini dan ketahui ilmu. Nak kita tahu tentang syukur juga. Syukur itu terhimpun daripadanya tiga perkara. Tiga perkara ni apa kita dalam perbahasan yang awal tadi tentang umumnya syukur tu apa, bagaimana kita nak menghadapi ataupun kita nak merealisasikan syukur tu dalam diri kita. Jadi sekarang syukur tu bagaimana kita nak amalkan, bagaimana kita nak memahami dan beramal dengan syukur. Jadi syukur ni ada terhimpun padanya tiga perkara. Yang pertama ilmu. Apabila kita nak syukur tu, ilmu tentang syukur. Di awal perbincangan tu tentang syukur, apa maksud syukur dan apa peranan syukur dalam hidup kita dan sifat syukur tu bagaimana, itu adalah penjelasannya awal. Ilmu tu dah ada dah. Sekarang ilmu tentang syukur tu dah ada dah. Banyak lebarnya malam ni. Yang kedua kelakuan syukur. Yang ketiga pekerjaan. Ada tiga ni. Adapun ilmu, maka bahawa mengetahui engkau akan bahawasanya segala nikmat itu daripada Allah tu ilmu. Ilmu bagaimana? Ilmu kita tahu nikmat tu semua daripada Allah. Tak ada satu pun daripada kita. Kalau kita hitung pada kita ni ada tak yang kita punya? Tak ada. Idea pun Allah Ta'ala punya. Napas yang kita napas pun Allah Ta'ala punya. Hidung pun Allah Ta'ala punya. Telinga pun Allah Ta'ala punya. Tak ada kita punya. Tiada daya daripada lain daripadanya. Tiada daya, tiada upaya selain daripada Allah. Semua milik Allah. Dan jika melihat engkau akan nikmat itu datang daripada makhluk, dan kadang-kadang kita terlihat juga ada sesuatu yang didatangi oleh makhluk. Kadang kita petang-petang ni orang Assalamualaikum, Assalamualaikum sampai rubuh rumah kita. Seolah-olah itu nikmat daripada makhluk. Bagaimana kita faham? Maka iaitu sebab jua. Kesemua itu adalah sebab jua. Menzahirkan akan Allah Ta'ala akan dia daripada hakikatnya. Tiada ada nikmat itu melainkan daripada Allah Ta'ala juga. Itu zahirnya. Yang beri itu adalah makhluk, tapi hakikatnya daripada Allah. Allah Ta'ala juga yang memasukkan di dalam hati orang nak beri itu agar beri kepada kita. Maknanya siapa yang membuka hatinya untuk memberi semangkuk bubur kepada kita? Allah Ta'ala. Demikian engkau hadirkan dalam hati engkau pada tiap-tiap mendapat engkau akan nikmat Allah. Jadi apabila kita dapat nikmat Allah, sama ada terus daripada Allah ataupun ada dia punya wasilah ataupun ada orang tengah, makhluk tengah nak sampai nikmat kepada kita tu, naklah kita ingat semua tu daripada Allah. Ada yang terus daripada Allah. Contohnya nyawa Allah Ta'ala beri terus. Contohnya kita dapat bernafas, Allah Ta'ala bagi terus. Allah Ta'ala maknanya Allah Ta'ala jadi kesihatan kepada kita, nikmat terus daripada Allah. Tapi ada juga Allah Ta'ala bagi nikmat melalui orang lain. Contohnya kita bekerja dapat gaji, kita tengok majikan bagi gaji, sebenarnya nikmat daripada Allah. Allah Ta'ala buka pintu hati majikan nak beri kerja kepada kita dan beri gaji kepada kita. Allah Ta'ala buka pintu hati majikan nak buat baik, sayang kepada kita. Allah Ta'ala. Jadi benda itu kena ada dalam diri kita. Hakikatnya adalah daripada Allah. Makhluk ni sababiyah sahaja. Hanya bahagian orang tengah untuk usaha saja. Hakikatnya daripada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, yang bermaksud dan barang yang ada pada kamu daripada segala nikmat, maka iaitu datang daripada Allah Ta'ala. Artinya semua nikmat itu pemberian Allah, pemberian daripada Allah Ta'ala bagi kamu. Itu adalah merupakan penjelasannya lah penutup. Jadi insya-Allah mudah-mudahan setakat itu pun dapatlah manfaat kepada kita untuk kita beramal dengan syukur. Jadi syukur ni nak ada dalam diri kita. Kena belajar syukur ni. Payah juga nak dapat syukur ni. Macam bagaimana nak dapat sabar tu payah. Syukur tu payah. Jadi bagaimana apabila kita dah ada ilmu, banyak-banyaklah syukur. Kadang syukur dengan lidah dulu. Lepas tu ubah pula, tambah lagi, naikkan tingkatan syukur dengan perbuatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma bima 'allamtana waj'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.